Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada netizen kata, adakah ini tanda bahwa Perikatan Nasional sudah kalah di PRK KKB? Yang mana kata mereka, belum lagi mengundi, sudah keluar pelbagai istilah-istilah yang mereka kata mungkin satu perkara yang menunjukkan keyakinan Perikatan Nasional mula luntur. Kali ini kita dikejutkan pula dengan kenyataan bahwa haram ahli PAS di KKB tak keluar mengundi. Wah, ini apabila perkataan-perkataan, istilah-istilah seperti haram ini keluar, ianya memang menarik perhatian. Kenapa tidak? Itu adalah senjata terakhir yang digunakan untuk coba menarik undi paling besar. Dipetik daripada Sabudin Hussein, haram ahli PAS di KKB tak keluar mengundi, katanya. Haram jika ahli PAS tidak keluar mengundi pada PRK Kuala Kubu Bahru Sabtu ini, kata Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hasan. Wow, ini memang satu asakan ataupun desakan tahap tertinggi, kata netizen. Belum pernah kita dengar orang yang tak mengundi itu boleh kata diharam pula. Bagaimanapun beliau berkata, ia bukan satu fatwa. Sebaliknya, arahan untuk ahli PAS layak mengundi di kawasan itu bagi memastikan kemenangan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud. Ada netizen kata ini bukan lagi demokrasi, kata mereka. Kalau sudah guna sampai ke peringkat haram, kata mereka, hilanglah demokrasi. Demokrasi itu pilihan, memilih, nak mengundi kata, itu pilihan rakyat, kata mereka. Tapi paling bagus mengundilah supaya dapat menunaikan tanggung jawab kita. Kalau Anda dihalang mengundi, itu salah. Tapi kalau dipaksa mengundi, itu pun mungkin bagi sesetengah pihak adalah satu yang melanggar atau melampaui hak asasi seseorang di bawah demokrasi. Menurut laporan ini, saya menyeru terutamanya rakan saya dari PAS, haram bagi ahli PAS jika tidak keluar mengundi di KKB, kata kenyataan itu. Ia bukan satu fatwa, ini penegasan kita. Kalau Tok Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebut mengundi itu fardu ain, samalah itu dengan haram kalau kita tak buat, kata Taqiyuddin. Untuk kita keluar mengundi, pastikan kita, keluarga kita, rakan kita, jiran kita mengundi calon nomor 1 Khairul Azhari Saud, kata beliau ketika berucap dalam ceramah perdana PN di Ampang Pecah yang turut dihadiri pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Mengulas lanjut, Taqiyuddin berkata, arahan kewajiban keluar mengundi itu adalah jelas termaktub dalam perlembagaan PAS dan ia perlu dipatuhi, kata Taqiyuddin. Dalam perlembagaan PAS sendiri ada arahan daripada parti adalah satu yang perlu dipatuhi. Tidak mematuhi satu arahan itu boleh dikenakan tindakan disiplin, katanya. PRK itu akan menyaksikan Khairul ditentang Pang So Tau, mewakili Pakatan Harapan PH, Hafiza Zainuddin dari Parti Rakyat Malaysia, dan calon bebas Niau Ki Zen. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong, 58 tahun, pada 21 Mac lepas akibat kanser. Saudara-saudara sekalian, netizen bertanya, kata mereka, bagaimana PAS boleh mengenal pasti orang yang tak turun mengundi, kata mereka. Bagaimana nak dikenakan tindakan disiplin kalau mereka tak turun mengundi? Tiada satu orang pun yang boleh tahu orang itu mengundi atau tidak, kata mereka. Kerana akta kerahasiaan undi itu adalah paling dijaga. Nak undi siapa, itu pertama adalah rahsia. Yang kedua, turun mengundi atau tidak, itu pun tak akan orang tahu. Tiada kehadiran yang diambil. Tiada kehadiran lah, tanda kehadiran. Dia turun ke tidak mengundi, tiada. Kalau tiba-tiba ada, saya rasa itu satu pelanggaran yang luar biasa.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini satu lagi berita paling buruk untuk Parti Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Keputusan ini pastinya paling mengecewakan Parti Bersatu. Diingatkan Parti Bersatu makin kuat, tapi nampaknya makin menemui jalan buntu. Kali ini mereka terima berita buruk, keputusan buruk daripada Sabah. Apabila PRN 17, GRS telah menolak kerjasama dengan Bersatu dan Pejuang. Dengan kata lain, netizen kata, baguslah, jangan terlampau banyak lagi parti, kata mereka. Dan ada netizen daripada Sabah, para pengikut politik yang ada di Sabah, bercakap-cakap di kedai kopi, di mana-mana lah. Mereka kata, jangan lagi ditambah parti komponen dalam GRS. Cukup sudah. Ahli dalam komponen GRS itu terutamanya parti tempatan, kata mereka. Lebih baik parti tempatan saja dan jangan lagi dimasukkan parti-parti bukan tempatan. Karena kita tahu Parti Bersatu itu adalah parti nasional, bukan parti tempatan, bukan parti lokal. Pejuang juga begitu. Ianya daripada parti kebangsaan, bukan daripada lokal. Yang lokal ni yang ditubuhkan di Sabah. Pusatnya di Sabah, berpusatkan di Sabah dan pusat pentadbirannya di Sabah. Itulah parti lokal. Jadi ramai yang setuju dengan tindakan GRS menolak kerjasama dengan Bersatu dan Pejuang. Mereka mengambil contoh paling mudah apa yang berlaku di Sarawak. Apabila GPS turut tidak ada kerjasama dengan mana-mana parti daripada Semenanjung Malaysia. Mereka adalah parti lokal atau parti tempatan. Gabungan Rakyat Sabah GRS tetap dengan pendirian menolak kerjasama dengan parti lain dari Semenanjung bagi menghadapi pilihan raya ke-17. Ketua penerangannya, Datuk Janiston Bangkuai berkata, tiada sebab untuk GRS menjalin kerjasama dengan parti lain, memandangkan ia kini serasi dengan Pakatan Harapan PH Sabah dalam mentadbir negeri. Katanya, pendirian GRS itu juga mengambil kira keyakinan rakyat Sabah terhadap gabungan berkenan dalam meneruskan usaha yang dirancang ke arah membangunkan negeri. Mengambil kira keyakinan rakyat kepada GRS dan keserasiannya dengan PH Sabah dalam mentadbir negeri, tiada sebab untuk gabungan parti tempatan itu menjalin kerjasama dengan parti lain yang berpengkalan di Semenanjung, katanya dalam satu kenyataan. Bang Kuai mengatakan pendirian GRS itu susulan kenyataan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Datuk Seri Mukriz Mahathir kemarin yang menyuarakan minat partinya bekerjasama dengan GRS. Semalam Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu pula, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, menyatakan akan meneliti sama ada mahu bekerjasama dengan parti lain termasuk GRS pada PRN 17 nanti. Bang Kuai yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, GRS akan menumpukan usaha merealisasikan agenda Sabah Maju Jaya dalam membangunkan negeri dan menyatu padukan rakyat. Pada masa sama, katanya GRS juga akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama sedia ada dengan Pakatan Harapan Sabah, memandangkan gabungan itu amat selesa dengan Pakatan Harapan Sabah dan rakan-rakan lain sedia ada dalam kerajaan GRS PH+. PH Sabah memilih untuk menyokong pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri apabila segelintir ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO Sabah berkomplot dengan Parti Warisan untuk menumbangkan kerajaan negeri pada awal tahun lalu. Keputusan PH Sabah menyokong Haji Ji sebagai Ketua Menteri Sabah didorong kebimbangan terhadap momentum membangunkan Sabah akan terganggu disebabkan keadaan politik yang tidak stabil akibat tindakan pihak yang mahu menggulingkan kerajaan. Katanya mengulas lanjut, Bang Kuai berkata GRS melihat hasrat Pejuang dan Bersatu untuk bekerjasama sebagai tanda keyakinan mereka terhadap keikhlasan dan kesungguhan gabungan parti tempatan itu menerajui kerajaan negeri. Sebagai gabungan parti tempatan, GRS akan sentiasa berpandu
kepada pandangan dan sentimen rakyat Sabah dalam membuat sebarang keputusan. JRS amat menghargai sambutan positif dan perasaan selesa majoriti rakyat Sabah terhadap kerajaan JRS PH Plus, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.